Sebelum ni kita dah uh, lihat untuk dua subtopik dalam simple harmonic motion ni, iaitu apa yang dimaksudkan dengan simple harmonic motion dan juga equation-equation yang terlibat. So sekarang kita akan tengok graf untuk simple harmonic motion. Baik, untuk graf simple harmonic motion ni, dalam subtopik yang kedua ni, dia sebenarnya ada 4 jenis graf yang kita perlu sketch. Kita bukan nak lukis, kita nak sketch sahaja bentuk dia. So untuk graf ni maksudnya awak kena tahu macam mana nak sketch graf tersebut. So untuk sketch tu, kita kena tahulah apa jenis graf dia. So kat sini kita ada 4 jenis. Yang pertama iaitu displacement time. Yang kedua, velocity time. Yang ketiga, acceleration time. Dan yang keempat, energy displacement. So maksudnya 3 yang pertama ni antara displacement dengan masa, velocity dengan masa, acceleration dengan masa, tetapi yang terakhir ni energy dengan displacement. Kenapa? Sebab energy ni dia melibatkan tempat tu, kedudukan. Contoh kalau potential, kita tahu dia based on the kedudukan tinggi dia. Itu dia punya keadaan dia. Harap jelas untuk bahagian yang pertama tu. So sekarang kita lihat kepada graf displacement time. So untuk graf displacement time ni dia panjang sikit sebab dia ada beberapa situasi yang kita nak cover lah. So graf simple of harmonic motion untuk graf displacement time ataupun X melawan T ni, dia melibatkan equation asas dia lah, X equal to A sin omega T plus phase angle dia ni ataupun phi dia tu. Dan jika phi bersamaan dengan kosong, maka X equal to A sin omega T. Daripada situ displacement graph dia ialah bentuk dia macam tu. Sebab apa? Sebab kat sini kita tengok dia adalah sin. Maka bentuk graph dia adalah graph sinus. So sinusoidal graph ni, ni basic dia lah. Basic dia. Sebab apa? Dengan anggapan objek tu bermula di equilibrium. When T is equal to 0, dia berada kat sini dan dia bergerak. Maksudnya dia berada di kosong, so dia bergerak ke kanan, maka dia akan naik. Seperti yang kita pernah tengok sebelum ni, iaitu pergerakan dia walaupun dia tu adalah bergerak depan belakang, pergi balik, tapi situasi kedudukan dia, waktu dia daripada kosong, dia naik, maksudnya dia pergi sampai ke maximum amplitude. Amplitude dia kat situ, maksudnya dia naik sampai kat situ. Sewaktu dia sampai kat situ, dia turun. Maka dia turun daripada A tu, dia bergerak sampai ke equilibrium. Selepas equilibrium, maka dia turun lagi ke maximum amplitude satu lagi, iaitu arah A negatif. Lepas tu dia akan kembali semula ke kosong. So dia kembali semula ke kosong. Itu. Maksudnya sewaktu dia naik, dia akan pergi sampai point 1. Waktu dia turun, dia akan sampai ke point 2. Dia turun lagi, dia sampai ke point ketiga dan dia naik kembali ke asal, dia sampai ke point ke-4. Dan mengikut masa, kita tahu bahawa kat sini kita akan plot X melawan masa, dan masa tu kita ambil based on the period dia. One complete. So dalam satu complete period dia tu, dia adalah T lah. Sebab kita tahu pergerakan dia adalah one period. Maksudnya daripada point A, point P lah. Point P kat sini, dia bergerak sehingga point P dia adalah one complete. One complete, tetapi kat sini period kita bahagi kepada 4 lah. 4, dia pergi yang pertama tu, T per 4, sini T per 2, sini 3 T per 4 dan sini adalah T. So itu based on time. Kalau displacement, kita tengok based on the amplitude dia. Itu dia punya keadaan lah. So maksudnya kat sini, apabila kita nak sketch graph X melawan T, maka label dia adalah XT dan untuk paksi X tu dia adalah amplitude dia. Dan jarak amplitude dengan amplitude ni mesti sama lah.
Kalau sini 3, sini 3. Janganlah sini amplitude dia kat sini, yang kedua ni awak letak kat sini. So salah lah. So itu ciri-ciri graf dia. Dia punya paksi dia. Dan kat sini awak bahagi kepada 4 bahagian, iaitu period, T, setengah T, lepas tu antara dia tu. Supaya mudah untuk kita bentuk graf sinusoidal ni. So harap jelas untuk situasi ni. So kita tengok situasi-situasi lain dia. So situasi yang pertama. Okey, apabila T sama dengan kosong, X sama dengan positif A. Maksudnya dia bermula pada satu titik di A. So apa yang berlaku? Maksudnya dia bermula pada satu titik A kat sini. Dan A dia tu positif, maka A dia positif sebelah kanan lah. So apabila ni, dia boleh membentuk dua situasi equation, sama ada equation sin ataupun cos. So itu dia punya keadaan dia. Itu saya kata kita perlu hati-hati untuk X ni sebab dia boleh jadi sin ataupun cos. So maksudnya jika situasi sin tetapi dia mempunyai phase angle dia pi per 2, maka dia akan bermula pada satu kedudukan di amplitude maksimum. So bentuk dia masih lagi kita buat 4 situasi ni, dan sini dia ada 2 amplitude lah, A dan A negatif. Maka kita gerakkan dia suku yang pertama. Suku yang pertama daripada ni amplitude maksimum ke amplitude kosong. Lepas tu dia pergi ke bawah lagi, lepas tu naik, lepas tu naik. Itu dia punya pattern dia. Situasi yang ketiga ialah jika dia A negatif. Untuk A negatif ni, kita akan ada 3 equation. So berdasarkan kepada 3 equation tersebut, kita perlu hati-hatilah. Sebab kita ini menunjukkan daripada mana bentuk graf tu bermula. Dan A negatif dia bermula di bawah. So dia akan naik. Yang pertama dia jumpa di equilibrium. Lepas tu dia naik lagi, jumpa di amplitude maksimum. Dan dia turun ke equilibrium dan dia pergi kembali ke asal dia. Itu dia punya situasi. Dan sekali lagi diingatkan, kat sini dia ada situasi sin dan juga cos. So situasi ketiga, maksimum. X sama dengan kosong tetapi V dia adalah negatif. So equation dia untuk graf dia macam tu. Dan kalau kita tengok kat sini, ini adalah situasi di mana dia bergerak daripada kiri ke kanan. Maka dia akan, kenapa kita buat plus minus kat sini? Sebab dia tengoklah di mana keadaan pi tersebut. So maksudnya kalau kat sini, maksudnya dia bergerak daripada kiri ke kanan, maka dia akan bermula sini, dia akan turun dulu and then kemudian naik. Kalau yang awal tadi, jika dia positif, maksudnya kat sini nilai dia kosong, maka ataupun nilai kat sini positif, maka dia akan jadi yang macam yang graf yang pertama tadi. Maksudnya dia akan jadi pusing macam ni. Itu dia punya keadaan dia. Tapi disebabkan yang ni dia adalah pi, maka kita tahu selepas satu pusingan lengkap, pi itu maksudnya dia dah kembali ke asal untuk pusing balik. So maksud dia akan ke bawah dulu. Itu dia punya keadaan dia lah. Dan kalau kita tengok kat sini, dia mempunyai tanda negatif. So antara situasi macam ni ataupun yang ni. Dan normally jika V dia negatif ni, maksudnya dia sedang bergerak lah. Dia sedang bergerak. Walaupun nilai X tu kosong, nilai X ni kosong sebab dia berada di equilibrium, tetapi disebabkan dia dalam pergerakan V negatif, maka dia akan bergerak ke bawah. Kalau dia V positif, maksudnya dia bergerak macam ni, dia akan daripada sini dia naik dan dia continue. Itu dia punya situasi. So kita kena jelas dalam sketch graph ni, equation ni yang memain peranan. So kita tengok equation dia tu macam mana. So macam mana kita nak sketch graph tu.
Daripada ini sebenarnya saya dah cerita tadi. Maklumat apa yang kita perlu. Ini adalah contoh soalan dia. Jika dia kata X equal to 2 cm sin 2 pi t plus pi per 2. So sekarang ni kita akan tengok kat sini. Ini adalah amplitude dia. Kita compare dengan basic equation. So basic equation kita adalah kejap. So maksud kita kena tengok basic equation kita apa dia. So dalam situasi ni, displacement basic equation dia ialah X equal to A sin omega t plus P. Macam tu. So daripada sini kita dapati dia mempunyai amplitude dia adalah A. Ni amplitude dia. Omega dia adalah 2 pi dan phi dia adalah pi per 2. Maksudnya kat sini sewaktu t kosong dia sudah ada pada satu kedudukan pi per 2 kat situ. Harap jelas kat sini pi per 2 tu. Tetapi apabila kita tengok kepada persamaan yang dia buat ni, dia kata angular frequency bersamaan 2 pi. Dan apabila kita gantikan nilai ni, kita dapati kedudukan X dia tu iaitu untuk period dia bersamaan dengan 1 second, tetapi untuk hingga 2 pi betul lah. So maksudnya kat sini kita dapati period dia 1 second. So maksud kita letak 1 kat sini. Kat sini adalah 0.5 gantian dia. Yang kita sebelum ni kita guna simbol period je kan. So sekarang kita gantikan nilai lah sebab kita dah tahu nilai dia tu berapa. Harap jelas untuk situasi ni. Dan so di sini kita dapatlah plot graf dia 2 cm. Mari kita letak label 2 cm kat situ. Harap jelas kat sini. Dan kalau kita gantikan when t kat sini, bila t sama dengan kosong, awak gantikan t sama dengan kosong, maka kita akan dapatilah 2 darat sin pi per 2. So awak dapatlah di mana permulaan x dia tu berapa. So itu yang kita nak tahulah, sama ada dia bermula dekat sini ataupun sini. So kalau kita tekan ni, maka kita dapati dia bermula di kosong. That's why kita mula kosong dan naik turun macam tu. Okay. So ini ni secara asasnya situasinya dia macam ni lah. So kita perlu ada nilai 1, 0.5. Kalau nak kira juga kat tengah ni dengan kat tengah ni tak ada masalah. So ini bentuk graf asas dia. Tetapi disebabkan oleh pi ni, P phase angle dia bersama dengan pi per 2, maka kita gantikan. So graf dia adalah bersamaan dengan situasi ini. Seperti yang saya nyatakan tadi, daripada equation dia tu X equal to 2 sin 2 pi t plus pi per 2 ni, kita gantikan nilai t ni bersamaan dengan kosong. Bila t sama dengan kosong, maka kita akan dapat nilai x. So daripada situ, kita dapati bahawa nilai dia, tekan sekejap lah. Sin pi per 2 berapa? Sin pi darab dengan 2.
Oh, pastikan yang ni tukar kepada radian pi per 2 tu dalam radian. So maksudnya kalau awak tekan calculator dalam mode degree, awak takkan dapat jawapan dia nanti. So apabila kita tekan, so kita dapati dia bersamaan dengan 2. So dia berada kat sini lah. Boleh so dia akan bermula dengan 2. So bentuk dia akan jadi cos punya graf. Dia bukan yang pertama tadi. So ini dia punya situasi dia. Dan kalau kita tengok kat sini, dia kata if pi negative value, shift the y axis to the left. If pi if positive value, shift the y axis to the right. So maksudnya dia tengok keadaan dia lah. Dia sebenarnya asal dia tadi dan kononnya dia macam ni. Macam ni. Paksi dia ni. So disebabkan dia adalah positif, maka dia pun bergerak. Paksi dia tadi kat sini, dia bergeraklah ke arah kanan. Itu yang dia masukkan kat sini lah. Kalau nilai ni tadi negatif, kita akan bergerak ke arah situ. Nanti benda ni kita akan bincang lagi apabila kita jumpa soalan yang lain. So cuma ingatlah, ini negatif dia ke kiri, positif dia ke kanan. Tapi pada saya, awak ingat je lah, mudah sikit. So harap jelas untuk graf yang pertama, graf XT. Dan sekarang kita masuk pula kepada graf velocity time. Graf velocity time ni, dia berdasarkan kepada equation V equal to A omega cos omega T plus V, phase angle. Dan kalau kita tengok dia adalah cos, maka secara automatik sepatutnya awak dah boleh gambarkan bentuk dia tu adalah graf cos lah. Dan masih lagi sama, untuk T dia kita menggunakan period. So kita boleh bagi kepada 4 bahagian. Dan di paksi V tu, dia adalah A omega. So A omega kat sini. Harap jelas untuk yang tu. Untuk situasi VT ni, situasi dia sama je. Kalau contoh yang kita ambil tadi, untuk dapatkan VT pun benda yang sama cara untuk isi dia punya maklumat dia. So harap anda dapat cuba dulu contoh-contoh dan soalan yang diberikan. Maka jika ada sebarang pertanyaan boleh tanyalah. Dia lebih kurang untuk yang ST graph equation. Okay, sekarang kita masuk kepada graph acceleration time AT. Dan kita tahu equation dia adalah A equal to negative omega A omega square sin omega T plus V. Dan dia adalah graph sin, tetapi disebabkan dia mempunyai negatif kat situ, maka dia adalah opposite direction. Dia punya keadaan dia. So, untuk tiga-tiga graf ni, saya harap anda dapat cuba dulu buat, sebab markah dia pun banyak ni untuk graf ni. Okay. So, apabila kita tengok ketiga-tiga graf ni dalam satu pergerakan, dan kita dapati sewaktu objek tu berada di at 3T sama dengan 0, so dia bermula di sini kedudukan dia. Bila dia bergerak naik sehingga maksimum 5, pada waktu yang sama kita dapati hal laju dia tu adalah 0 apabila dia maksimum. Kenapa? Sebab dia maksimum height, maka V dia akan 0. Itu sebabnya tadi kalau kita tengok V maksimum bila? V maksimum apabila dia berada dekat equilibrium, maka dia bernilai A omega. So maksudnya apabila T sama dengan 0 ni, waktu dia bergerak, T sama dengan 0 di sini, maka X dia adalah 0, X dia adalah 0, tetapi V dia adalah maksimum. Dan A dia ni pun 0. Itu dia punya keadaan. So waktu dia berada pada kedudukan 5, iaitu pada kedudukan maksimum height ni,
maksimum height, kedudukan jarak dia pada maksimum, tetapi hal laju dia adalah kosong. Sebab apa? Sebab apabila maksimum height kita pernah belajar dulu, maksimum height objek tu dia berhenti sekejap sebelum dia jatuh balik. So maksudnya kat situ untuk pecutan dia berada paling bawah sebab dia kita tahu perkaitan dia antara A ni dia adalah ni always directly proportional tetapi always in opposite direction. Itu dia punya keadaan. So itu yang berlakulah seterusnya kat sini. Harap lebih jelas dengan gambaran ni di mana perkaitan antara displacement, velocity dengan acceleration graph tu berfungsi. Secara serentak apabila kita kata okey berada dekat 3, so kita tahu apakah x dia, v dia dan a dia. Berada dekat 5, apakah dia punya a dia, x dia, v dia dan a dia, acceleration tu. So awak kena jelas lah untuk situasi ni. Ini sama juga untuk spring. Tadi pendulum pun untuk spring pun sama juga situasi dia. So sekarang kita masuk kepada graf energy displacement. Energy displacement seperti yang kita dah tahu tadi, untuk energy displacement kita mempunyai dua equation. Kita ada dua equation iaitu equation kinetic dan juga potential. Tetapi pada waktu yang sama kita tahu jumlah tenaga dalam sistem ni. So macam mana kita nak tengok? So contoh kat sini ini adalah total total energy dia yang total kat sini. Maka kita boleh dapati bahawa sewaktu contohlah ni 100. Maksudnya sewaktu kat sini satu energi kat sini dia akan 100, satu energi dia akan kosong. Sampai kat sini dua-dua energi tu 50-50. Sampai kat sini satu energi 100, satu energi kosong. Itu maksud dia kat sini. So apakah energi tersebut? Okey, kita tengok balik daripada kosong ke maximum amplitude. Kalau maximum amplitude dia bercerita pasal potential energy. Maka kat sini potential energy akan maksimum. So kita tengok kat sini, maka yang graf bentuk U ni dia bercerita pasal potential energy. Sebab apabila sampai maksimum dia adalah bernilai paling tinggi. Tetapi graf yang warna biru ni, yang bentuk N ni, dia maksimum di equilibrium. Maka dia bercerita berkenaan dengan kinetic energy. So maksudnya yang kat sini maksimum dia dekat tengah ni, maka dia adalah kinetic energy. Itu yang kita kena tahu. So itu dia punya equation dia. Dia punya bentuk graf dia. Maksudnya antara energi dengan jarak, jika bentuk graf dia tu adalah U, maka dia bercerita pasal potential energy. Jika dia bercerita pasal bentuk N, dia adalah kinetic energy. Dan hasil tambah dua-dua tu memberi satu nilai yang tetap. Itu dia punya keadaan dia untuk graf energy displacement. Ini contoh, you boleh rujuk dululah. So daripada sini, ini secara ringkasan dia. So kita dapati untuk situasi pendulum dan juga situasi spring, apabila T0 X sama dengan maksimum kat sini, ada maksimum, so V dia adalah kosong. Dia punya acceleration dia negatif, maksudnya dia berada pada opposite direction dia tu, kinetic energy kosong tetapi potential energy adalah maksimum. So you boleh rujuklah seterusnya. Yang ini kita bermula dengan T0, T per 4, T per 2, 3 T per 4 dan T. Maksudnya one complete lah. Dia pergi dan kembali. So harap jelasan untuk bentuk graf tu. So untuk graf tu biasa kalau keluar soalan bentuk graf,
dia akan ada paling kurang markah dia adalah 3 markah, iaitu part C tu kena betul yang pertama, bentuk dia kena betul dan label dia kena betul. So ada 3 markah lah maksimum. Harap kalau keluar untuk graf tu you dapat maksimum lah markah. So sekarang kita tengok pula untuk period of simple harmonic motion. So ini adalah subtopik yang terakhir, iaitu period of simple harmonic motion. Apa yang kita perlu tahu ialah perkaitan T terhadap pergerakan simple harmonic motion simple pendulum, dan yang kedua T dengan spring. So untuk spring tu dia ada dua keadaan, vertical dengan horizontal situation. So ini adalah dua equation lah yang berkaitan, dan kalau kita tengok kat sini equation dia untuk pendulum tali ni dia akan melibat length dengan G, manakala untuk spring dia akan melibatkan mass dengan potential spring. So kita tengok dulu untuk simple pendulum oscillation. So pergerakan dia tu, dan kalau kita tengok secara free body diagram, kita akan dapati dia mempunyai mass dan dia akan ada tension kat sini. Ni tension, ni mass. Mass. Ini tension, ini adalah weight. Dan sebab itu pergerakan dia sebenarnya ada arah, sebab kat sini dia ada satu sudut, maka kita perlu resolve lah untuk weight ni kepada mg cos theta dan mg sin theta. Dan daripada situ apa yang kita dapati dari komponen yang kita ada ni, maka kita boleh bentukkan equation berdasarkan kepada Newton's law. Maka T sama dengan tolak mg cos theta sama dengan mv square over arc, sebab dia bergerak dalam bulatan kat sini. So dia yang tension ni bersamaan dengan nilai ini sama dengan mv square over r. Dan pada waktu yang sama, disebabkan dia mempunyai satu daya daya keupayaan dia, maka dia bersamaan dengan negatif mg sin theta. So ini arah keupayaan dia untuk bergerak. So daripada situ menggunakan Newton law motion F equal to ma, maka kita dapati daripada equation ni tadi yang kita dah dapat yang pertama tadi, kita pun gantikan dan kita dapatlah perkaitan dia sama dengan T sama dengan 2 pi L per G. So yang untuk situasi ni awak boleh derive sendiri, tapi kalau tak derive pun tak ada masalah, sebabnya untuk kita hanya perlu tahu perkaitan dia sahaja. So lebih kepada kita menggunakan sahaja dia punya equation tu. So kita nak guna equation mana? Kita nak guna equation ini. T sama dengan 2 pi sert L over G. So di sini menunjukkan bahawa apabila kita bercerita menggunakan pendulum, dia akan melibatkan panjang dan graviti, pergerakan graviti. Dan syarat-syarat dia, yang pertama angle mesti small than 10 degree. Itu sebabnya dalam amali kita minta you buat perbandingan antara 10 degree dengan 70 degree kan. So you tengok apa hasil dia. Dan biasanya yang 10 degree ni adalah yang untuk simple harmonic motion. So yang kedua, syarat dia string has to be inelastic and light. So maksudnya string tu tak boleh meregang dan dia mesti ringan lah. Kita tak nak dia menjadi satu beban pula untuk pendulum tu. Dan gravitational force and tension string acting as simple pendulum. So maksudnya kat sini kalau kita tengok perkaitan ni, equation ni, kita dapati bahawa mass yang awak gantung tu tak ada pengaruh pun terhadap pendulum tu. Kalau awak guna padlock besar ke padlock kecil ke, sebenarnya tak ada pengaruh. Cuma kenapa kita galakkan yang sesuai, yang kecil sangat, yang biasa-biasa saja, sebab kita risau sebab ni takut dia mengganggu string tu. So jika string tu
kita gantung berat sangat, dia akan meregang. Itu dia punya situasi dia. So itu untuk bahagian pertama, iaitu perkaitan period dengan simple pendulum untuk pendulum yang tergantung lah. So sekarang kita tengok pula untuk spring. Dan kat sini spring ni kita guna yang satu spring bukan yang dua spring. So untuk situasi yang pertama kita tengok ialah vertical spring oscillation. So vertical secara menegak. So apabila secara menegak, kita akan dapati pengaruh graviti akan wujud kat sini terhadap daya tu. Dan apabila kita tarik pada satu jarak X, maka dia akan ada wujudnya acceleration dia. Sebab kita tahu perkaitan dia ni, dia akan opposite dengan X dia. So daripada situ, berdasarkan kepada hukum Newton yang pertama, F equal to 0, kita dapati bahawa force tolak W sama dengan kosong. So Kx ni sebab dia melibatkan spring, maka kita dapati work sama dengan negatif Kx 1. Dan apabila dia bergerak, maka F equal to ma. So daripada situ F1 tolak W sama dengan ma, dan F1 sama dengan K, X1 tolak campur dengan X. Sebab ini dia kita tengok kepada perubahan jarak dia. Maksudnya jarak dari spring tadi tu, dia bergerak daripada equilibrium kosong ke satu jarak X dengan X1 tu. Itu dia punya situasi dia. Dan daripada equation tu, kita dapati bahawa A tu berkaitan langsung dengan X tetapi dalam keadaan bertentangan. Maka lepas kita bentuklah dia punya situasi yang pertama tu. Dan untuk situasi yang kedua, itu melibatkan oscillation spring ni tetapi pada horizontal. Maka kita based on the F equal to ma. F equal to ma. So ma sama dengan Kx. Ini adalah Hooke's law ni. So daripada situ kita pun dapati dia juga bersama dengan A berkaitan langsung dengan X. Dan dia adalah pada arah yang berbeza. Dan daripada dua situasi tersebut, apa yang kita boleh buat, daripada A sama dengan negatif K per mx, so kita dapati bahawa period dia bersamaan dengan 2 pi set mk, di mana apabila melibatkan spring, mass objek mempengaruhi period dia dan juga constant spring. So maksudnya dua pemalan ni, mass dengan constant spring akan mempengaruhi period of the oscillation spring tersebut. Berbeza dengan pendulum tadi, simple pendulum, yang mempengaruhi dia adalah panjang tali dengan graviti. Itu dia punya keadaan dia. So syarat untuk spring pula, spring mesti elastik, tidak melepasi elastic limit dia lah. Itu yang pertama. Dan spring ni mesti mematuhi hukum Hooke's dan tak ada rintangan. Dan kalau yang di atas permukaan tadi, dia tidak ada friction. Itu syarat dia. Yang air resistant ni pun sama juga. Kalau untuk pendulum pun kita cuba elakkanlah air resistant. Itu yang terbaik lah. So ini adalah kaitan dia. So kita akan guna dua situasi ini berdasarkan kepada soalan yang diberi. Adakah dia melibatkan spring ataupun dia melibatkan pendulum. So saya rasa itu sahaja untuk hari ini. So terima kasih untuk kelas kuliah